yang ditulis oleh pasukan yang menyerang Malaysia pada ketika itu, iaitu tulisan daripada saudara Supardito Citra Wijaya 2006 yang bertajuk Company X Derimba Singgalan, telah membantu kita untuk mencari alternatif naratif yang tidak hanya kita sandarkan daripada sumber tentera kita, bahan arkib dan juga sumber tempatan, khususnya sumber lokal, yang ini Malaysia. Juga kita mengambil prioriti sumber Indonesia supaya peristiwa ini daripada dua hala. So macam mana pendekatan yang kita buat supaya kita dapat menjelaskan satu peristiwa yang naratifnya menjelaskan tentang situasi sebenar, situasi sempadan Sabah dan pertahanan negara pada ketika itu. Dan perlawanan yang tidak seimbang yang saya maksudkan ialah 128 orang bila kita tolak dengan jumlah 41 tentera Malaysia. Walhal kalau ditambah pun 15 kekuatan tentera anggota pasukan polis hutan ditambah dengan jumlah anggota Home Guard, tentulah tidak menyemai keseimbangan dari segi jumlah personal, yang mana tentera Indonesia ketika itu lengkap dengan persenjataan dan juga taktik serangan gerila yang mereka telah diberi latihan yang cukup dan khusus sebelum masuk ke wilayah Malaysia. Dan plot yang ketiga ialah selepas pertempuran Kalabakan. Apa yang berlaku kepada Kalabakan? Bagaimana approach penanganan ataupun jejak tentera penjeroboh yang dilakukan oleh pihak keselamatan? Siapa yang take over kepada pertahanan negara, khususnya Kalabakan, bila mana tentera Randy kita dalam keadaan kesulitan kerana supply pertahanan dan juga jarak di antara akses untuk keselamatan Kalabakan dan Tawau ni jauh, lebih kurang 2 jam setengah. Pada situasi kejadian, jalan tu tidak dapat diakses dengan jalan raya yang berturap, tapi jalan raya itu lebih kepada jalan pembalakan. Okey, untuk kita mengimbau seketika bagaimana situasi peristiwa Kalabakan itu dan juga tetapan umum, boleh saya kiranya untuk kongsikan anda mengenai satu video ini daripada Arkib Negara dan juga disusun atur oleh sumber angkatan tentera Malaysia, supaya kita hayati sejenak durasi ini dalam 17 minit. Nanti kita boleh tengok secara bersama. Sabah, tanah Malaysia di matahari terbit, bersempadankan negeri Filipina di utara dan Republik Indonesia di selatan. Pelabuhan-pelabuhan Sabah kerap didatangi oleh kapal dan perahu dari pulau-pulau Mindanao dan Sulu, Sulawesi dan Maluku. Mereka datang membawa dagangan, mereka pulang membawa harapan. Salah satu pelabuhan itu ialah Tawau di timur Sabah, satu-satunya yang paling dekat dengan Kalimantan Indonesia. Dari pelabuhan ini keluarlah abaka dan kayu kayan, hasil utama Sabah. Dan kayu kayan yang terbaik datangnya dari Kalabakan, kampung kecil di hulu sungai. Terletak di perut lembah, Kalabakan dikelilingi bukit bukau berhutan tebal. Di tengah-tengah tentram ini meledak pula konfrontasi dari Indonesia. Nun di sebalik Pulau Sebatik, di Pulau Nunukan, rejim Jakarta sibuk melatih pengganas-pengganas untuk diseludupkan masuk ke Sabah. Pihak Malaysia pula mengirimkan sebahagian kecil saja tenteranya ke Kalabakan.
Kelabakan bukanlah di garisan depan sempadan, malah 30 batu masuk ke dalam bumi Malaysia. Kira-kira 10,000 orang bekerja di Kelabakan. Di antara mereka terdapatlah sedikit sebanyak orang Filipina dan Burma. Tetapi sebilangan besar, kira-kira 9,000 adalah orang-orang Indonesia. Sekalipun ada konfrontasi, mereka tidak diganggu-gugat. Bersama-sama dengan anak Sabah, mereka mengeluar dan mengusahakan balak-balak dari Kelabakan. Masing-masing berlumba-lumba mengejar kekayaan Sabah itu. Berpuluh-puluh tahun sudah penduduk-penduduk asing ini dibiarkan mencari kehidupannya di tanah Sabah tanpa gangguan daripada kerajaan, tanpa perbezaan daripada bumi putera. Malah layanan yang cukup pula diberi kepada mereka. Rumah-rumah pelindung panas dan hujan disediakan. Ubat dan rawatan ada saja bila-bila masa. Beranak pinaklah mereka di bumi Sabah. Ada setengahnya sampai 3 keturunan. Banyak juga daripada mereka yang lebih mewah daripada anak negeri. Sungguh bahagia hidup mereka. Hinggakan yang baru datang pun dapat mengirim bantuan wang dan keperluan hidup kepada ibu bapa dan kaum keluarga yang ditinggalkan di Indonesia. Belum lagi. Lambat benar pula. Keselamatan mereka itu dikawal oleh pasukan Malaysia yang kecil itu. Bergilirlah pengawal kita itu menjalankan tugasnya supaya mata pencarian mereka tidak dikhianati sesiapa. Tempat tinggal pasukan Malaysia pun bukan pula bangunan khas. Hanya sekadar dapat berlindung dari panas dan berteduh dari hujan. Muntah, apa nama tempat yang kita pergi tadi tu? Oh, Sungai Melayu. Hai, dah ambil semayang. Ya, kita semayang dulu lah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Tersingkaplah tabir malam, malam jahanam yang melindungi pelakon-pelakon drama durjana dari negara yang konon jadi saudara tua. 8 anak Malaysia tewas dan 11 tercedera. Dunia terkejut mendengar peristiwa kalabakan. Filipina tersentak melihat telagah Indonesia yang bertalu-talu melaungkan. Kononnya Britishlah yang dimusuhinya, bukan bangsa yang sesama serumpun. Tapi kini darah saudara kandungnya sendiri yang mengalir. Ini satu bukti, ini satu dalil nyata apa sebenarnya tekad maksud mereka. Konfrontasi kini berubah jadi agresi. Tempat-tempat lain di Kalabakan diserang termasuklah balai polis, tetapi tiada korban. Tindakan yang begitu teliti bukan perbuatan satu hari, malah jelas sudah lama dirancang dan dikaji. Di manakah dia cinta damai mereka kalau kini mereka sudah masuk 30 batu ke dalam bumi Malaysia, melanggar sempadan, melakukan pencerobohan. Prajurit yang tercedera dirawatkan di Hospital Jesselton. Tengku Perdana Menteri segera terbang ke Sabah untuk berada di sisi yang malang itu. Beliau mensifatkan serangan musuh itu sebagai tindakan pengecut. Serangan Kalabakan adalah tikaman dari belakang. Ianya satu pembunuhan kejam. Kepada mangsa pengkhianatan itu, Tengku menyampaikan sagu hati rakyat melalui tabung derma perwira. Bagi para jurid kita, mereka penuh sedar bahawa darah pahlawanlah yang menyegarkan pohon kebebasan dan kemerdekaan. Tengku berjanji korban mereka itu tidak akan sia-sia belaka. Serta-merta, bala bantuan dikejarkan ke Tawau. Peristiwa Kalabakan mengubahkan pandangan terhadap konfrontasi Indonesia. Sabah yang dahulunya tenang tentram, kini sibuk dengan gerakan tentera. Askar dan alat mencurah-curah tiba hinggalah terbentuk satu brigade baru, Brigade Kelima atau Brigade Timur. Di Brigade baru kelima itu yang diketuai oleh Brigadier Ibrahim, para panglima perang termasuklah Lieutenant General Tengku Osman bin Tengku Muhammad Jiwa, Ketua Turus Agong Angkatan Bersenjata Malaysia pun tiba mendengarkan sendiri laporan perkembangan di sekitar peristiwa Kalabakan itu. Bersama-sama dengan pegawai-pegawai lain, mereka pun merancangkan serangan balas atas pengganas-pengganas dan pengkhianat Indonesia itu. Sarang-sarang pengganas dicari, jalan-jalan mereka keluar masuk Malaysia diselidiki dan cara-cara bertindak diatur dengan teliti. Selesai merancang, tindakan pun dijalankan. Segala bahagian pasukan bersenjata bergerak rancak. Di darat, pasukan berjalan kaki meronda di solok rantau negeri Sabah dibantu dengan kereta-kereta perisai. Di permukaan air, di sungai, di paya, jejak langkah pengkhianat itu dirisik dan dikesan. Tahu saja tempat sembunyi musuh itu, deras segera dikhabarkannya ke pengkalan. Tindakan pun diambil serta-merta. Dan helikopter tiba membawa prajurit-prajurit Malaysia.
kadang-kadang di tengah-tengah hutan dan ada kalanya di tempat-tempat yang tak pernah dijelajah orang, prajurit Malaysia menggempur. Di sinilah harimau Malaysia menunjukkan taringnya. Dengan semangat hang tuah berkobar-kobar di dada, pengkhianat itu diburu hingga ke lubang-lubang batu. Hasil tindakan itu sungguh menggembirakan. Dalam tindakan pertama, beberapa orang pengganas telah ditawan. Tidak kira pula yang terbunuh. Kebanyakan tawanan itu muda-muda belaka, mensesiakan usia remajanya, menjunjung nafsu buas pemimpin mereka yang tidak bertanggungjawab dan tiada pegangan hidup yang mulia. Lapar dan kebulur dalam negerinya, mereka dipancing untuk menjajah negeri orang. Dan apa yang disebutkan gerilya Kalimantan Utara sebenarnya pasukan tentera Indonesia. Drama sedih berlaku di sini. Oleh kerana terlalu kebulur, pengganas ini mati kerana gelojoh makan. Kejayaan demi kejayaan dikecap oleh tentera kita. Boleh dikatakan seluruh gerombolan pengganas itu telah musnah. Korban tentera Malaysia kini telah dibela. Di lain bahagian Sabah pula, tindakan tentera dijalankan terus. Pengganas-pengganas di kawasan Malaysia diburu dan digempur. Kedaulatan negara mesti dipertahankan. Maruah negeri dijunjung tinggi. Di pelabuhan, di sempadan, kawalan diperketatkan. Di perusahaan, di kampung-kampung, keselamatan pekerja-pekerja dan penduduk luar bandar dijaga rapi. Di jalan-jalan perhubungan negeri, di ladang-ladang kekayaan bumi, askar Malaysia sentiasa meronda dalam keadaan siap sedia menghadapi musuh agar dapat alat-alat negara bergerak terus supaya rukun teratur perjalanan negeri, supaya dapat peladang dan petani, kelang dan perusahaan sendiri mengeluarkan hasil untuk memberi kemakmuran kepada ibu pertiwi dan bahagia hidup bagi segala rakyat Malaysia yang berbagai kaum dan keturunan. Peristiwa Kalabakan, satu-satunya gambaran pengkhianatan, menjadi peringatan kepada kita sekalian supaya sentiasa bersiap siaga sebarang masa, siang malam menghadapi gelap tekad komunis yang sentiasa mengabui mata rakyat negara tetangga kita itu. Bagi pihak mereka pula, peristiwa Kalabakan menyedarkan betapa bulatnya cinta dan azam umat Malaysia membela tanah airnya dari segala serangan.
Okey. Itu sedikit gambaran mengenai peristiwa kelabakan daripada filem negara yang telah difilmkan. Sebenarnya itu di atas inisiatif daripada Arkib Negara. Nanti akan saya paparkan juga satu slot daripada rakaman semula yang dibuat oleh pihak RMD ketiga pada tahun 2005 selepas slide ini. Okey. Terlebih dahulu selepas peristiwa kelabakan itu berlaku ataupun selepas penyerangan daripada tentera Indonesia itu, terdapat 8 anggota tentera Malaysia yang terkorban. Dan siapakah yang terkorban tersebut? Yang pertama ialah Major Zainal Abidin, ketua pelatun yang terkorban pada malam tersebut, diikuti oleh Lance Corporal Abdullah, Private Abdullah Aziz bin Abdul Ghani, Private Ismail Mad bin Mad, Private Muhammad Zain, Private Ismail bin Mansur, dan juga Private Yusuf bin Sulung, Private Samsudin bin Yasin. Okay? Salah satu Private nombor 6 iaitu Ismail bin Mansur itu merupakan orang Pulau Pinang. Dia merupakan orang kampung Bayan Lepas, dan jenazah kesemua jenazah ini dihantar ke kampung halaman mereka masing-masing. Dan Private Ismail Mansur ini telah dismadikan di tanah perkuburan Bayan Lepas Pulau Pinang. Jadi inilah harga sebuah kedamaian, kemakmuran, bagaimana negara kita ni juga meskipun mencapai kemerdekaan di meja perundingan, tetapi Malaysia juga dipertahankan dengan darah perjuangan. Ini adalah kesaksian mata dan fakta sejarah mengenai pengorbanan mereka. Mereka telah berkorban diri mereka untuk mempertahankan wilayah Sabah, khususnya Malaysia. Ini pula jumlah kalau kita tengok dokumen video klip tadi, lakonan itu menzahirkan 11 orang. Sebenarnya ada 18 orang yang tercedera. Ini daripada rekod daripada ATM sendiri melalui tulisan Syed Omar 1999. 19 orang kita cedera, 18 orang cedera. Dan dari segi keseluruhan, siapa pula yang terlibat di antara RMD ketiga ini adalah senarai nama berdasarkan pangkat dan juga nama mereka serta nombor tentera mereka. Ini wajar kita ketahuilah, inilah wira bangsa kita yang mempertahankan kelabakan daripada diceroboh. Okay, di mana pula kedudukan kelabakan? Mungkin saya maklum mungkin para pelajar khususnya yang mengikuti di sini bukanlah begitu arif soal kedudukan geografi di Sabah. Kelabakan ni duduk letaknya seperti yang dalam slide ini, duduk di dekat paling hampir dengan Indonesia di tanah daratan. Sebenarnya kita ada lagi satu sempadan, iaitu di Pulau Sebatik. Dan kebanyakannya Pulau Sebatik ni juga menempatkan banyak sukarelawan tentera Indonesia yang menanti kejayaan penyerangan pos tentera kelabakan ini. Itu daripada sumber Indonesia sendiri, yang mana 3 ke 4 ribu yang lengkap dengan perisai, kereta perisai telah ditempatkan di kelabakan hanya menanti signal ataupun kejayaan pencerobohan tentera Indonesia di kelabakan. Pada 29 Disember, bila kelabakan ditawan, mereka nak jadikan kelabakan itu sebagai base ataupun pintu masuk Indonesia. Dalam masa yang sama juga akan marah menuju ke Bandar Tawau yang juga berhadapan dengan Pulau Sebatik. Jadi maksudnya itu perancangan awal lah. Saya akan paparkan juga beberapa lokasi terpilih di jajaran sempadan Sabah dan juga Sarawak, iaitu wilayah Malaysia yang membentuk Malaysia, yang menjadi hotspot untuk penyerangan tentera Indonesia. Dan untuk pengetahuan semua, di Sabah ni sahaja lebih kurang 96
siri pencerobohan ataupun pertempuran di kawasan sempadan Sabah. Bila kita lihat sempadan Sabah ni ada dua, iaitu sempadan Tawau dan juga sempadan pendalaman, dan Kalabakan terletak di bahagian pendalaman Sabah. Seterusnya, bagaimana pula dari segi naratif? Kalau kita tengok video tadi, memaparkan bahawa penyerangan Kalabakan ni bukan satu agenda propaganda, bukannya di peringkat politik sudah, tetapi dia sudah lebih serius kepada sentuhan fizikal, yakni ancaman kedaulatan Malaysia dan juga penyerangan secara terancang dan juga tersusun di pihak Indonesia yang berlatar belakangkan tentera Kalimantan Utara. Timbul juga beberapa polemik. Siapakah tentera Kalimantan Utara? Adakah dia sama dengan tentera penceroboh Indonesia ataupun sama dengan tentera Indonesia? Dia namanya berbeza, tetapi ini katanya tujuannya satu, iaitu untuk melakukan menjayakan proses ganya Malaysia itu. Dia banyak berlaku di kawasan sekitar. Ini adalah plan peralihan bagaimana logistik yang telah diatur dan terdapat pos-pos keselamatan di pihak tentera penceroboh Indonesia di kawasan sempadan Indonesia, iaitu di Kalimantan Utara, yang digunakan sebagai pintu masuk untuk ke sempadan Malaysia, khususnya Kalabakan. Dipahamkan mereka masuk daripada Siminggaris menuju kepada Kalabakan. Sebelum menuju ke Kalabakan, mereka telah menyerang dan bermalam di Selimpopon. Selimpopon ni adalah satu bandar Arang Batu. Sebelum Tawau ini ada bandar di sini, iaitu Selimpopon. Dia ni merupakan aktiviti ekonomi yang berasaskan kepada Arang Batu. Walau bagaimanapun, bandar ini telah ditinggalkan setelah produktiviti Arang Batu sudah tidak berpotensi lagi, maka dia ditinggalkan, maka diwujudkanlah bandar Tawau yang sekarang ini. Jadi Indonesia telah masuk dan telah menyisip di Selimpopon terlebih dahulu dan merompak sebuah kedai runcit di kawasan Selimpopon, dan seterusnya masuk melalui anak-anak sungai yang mengalir dan menuju ke Kalabakan. Kenapa mereka ni melalui anak sungai, bukan melalui darat? Kerana ada pasukan keselamatan dan rondaan daripada pasukan keselamatan British yang menggunakan tentera dan anjing pengesan. Kalau mereka melalui darat, mereka cenderung untuk dihidu oleh anjing pengesan tersebut. Jadi penyerangan itu disisip melalui jalan-jalan air yang tak dapat dihidu oleh anjing pengesan. Dan ini dilakukan bukan daripada diketuai oleh tentera sukarelawan, tapi ini kebanyakannya dilakukan oleh tentera elit yang terlatih dalam penyerangan taktik gerila warfare. Ini adalah beberapa pos tentera, dan ini adalah sumber daripada catatan buku Supardito Citra Wijaya 2006 yang bertajuk Company X dari Rimba Singgalan, yang sendiri ditulis oleh pasukan tentera yang melakukan penyusupan ke sempadan Malaysia semasa konfrontasi. Buku ini saya dapatkan sewaktu saya ke Indonesia. Okey, ini adalah Siminggaris. Based on penyerangan mereka ini ada dua. Satu di Tanah Besar dan juga dua di kawasan pulau yang di kawasan Indonesia. Kita tidak dapatlah mengendalikan di sini kerana melintasi zon ekonomi eksklusif antarabangsa, iaitu sempadan Indonesia sendiri. Jadi di kepulauan terdekat mereka telah melakukan pos penyerangan, persediaan. Jadi apa yang saya katakan tadi, mujurlah kita dapat mempertahankan Kalabakan ini kerana mereka juga telah bersiap di Pulau Sebatik ini dengan kekuatan yang jauh lebih banyak, dan persediaan dari segi personal juga jauh lebih mengatasi jumlah pasukan keselamatan kita yang ada di Kalabakan dan juga di kawasan Tawau sendiri. Okey, dan ini adalah
beberapa pos-pos tentera yang telah didirikan dalam usaha untuk sebelum penyerangan Kalabakan. Nah, inilah fakta realiti yang kita tak nampak. Sebenarnya kita mengatakan konfrontasi itu satu propaganda, tetapi di garisan sempadan negara memperlihatkan sebaliknya. Dan saya pun merupakan komuniti yang tinggal di daerah Kalabakan, Merotai juga, merasakan bahawa jika negara pada ketika itu berhadapan dengan ancaman konfrontasi, maka kesan yang paling ketara ialah komuniti sempadan. Jadi, Kalabakan ini bukan saja memperlihatkan persediaan di pihak tentera Malaysia untuk mengawal sempadan negara, tapi jauh daripada itu macam mana memupuk semangat kesetiaan komuniti sempadan itu sendiri merupakan satu benteng pertahanan yang tidak beruniform. Maksudnya pertahanan, iaitu segi jati diri, rasa bahawa wilayah ini wilayah Malaysia. Walhal pembentukan Malaysia tidaklah lama, baru saja 16 September 1963. Dalam tahun yang sama, selang beberapa bulan saja, wilayah sempadan telah diceroboh. Ini menggaguh-gugat kesetiaan rakyat. Bagaimanakah jaminan keselamatan masyarakat di sempadan Sabah ini setelah Sabah bersama dengan Malaysia akhirnya terjawab adanya obligasi rasa tanggungjawab daripada persekutuan terhadap setiap inci wilayah sempadan negara juga menjadi tanggungjawab bukan saja pasukan keselamatan tetapi juga komuniti di sempadan. Okey. Jadi bagi memperingati peristiwa ini tidak lekang daripada ingatan Perdana Menteri Malaysia yang pertama juga turun ke Kalabakan, rasanya 2 kali Perdana Menteri turun. Semasa pertama pada hari kejadian 30 Disember 1963 melawat prajurit-prajurit yang tercedera dan menatap sendiri mayat-mayat tentera, 8 anggota tentera yang terkorban sebelum diterbangkan khas daripada Tawau terus ke Kuala Lumpur untuk dibawa ke tempat kampung masing-masing. Didirikanlah satu inisiatif daripada kerajaan Malaysia sebanyak RM75,000 untuk didirikan memorial ataupun memorial tugu peringatan di Kalabakan bagi mengenang prajurit yang terkorban dan juga mengabadikan peristiwa ini sebagai satu batu asas kepada negara Malaysia, bahawa Malaysia juga dipertahankan dengan darah perjuangan dan diletakkan sendiri oleh Perdana Menteri iaitu Tunku Abdul Rahman di Kalabakan tidak jauh daripada tapak pertempuran itu berlaku pada 2 hari bulan Disember 1963 dan turut dihadiri oleh Ketua Turus Tentera Angkatan Tentera Malaysia pada ketika itu dan juga Ketua Menteri Malaysia dan juga Yang di-Pertuan Negeri Sabah dan juga Menteri Pembangunan Luar Bandar Negeri Sabah dan juga beberapa pimpinan tertinggi Angkatan Tentera Malaysia juga turut hadir dalam proses peletakan batu asas ini. Okey. Dan ini yang saya katakan tadi, kita kena sedia maklum bahawa kolonial tertinggi bagi Regimen Askar Melayu Diraja ketiga adalah Allahyarham Tuanku Sultan Abdul Alim Muazzam Shah, iaitu Sultan Kedah sendiri telah berinisiatif untuk melakonkan semula peristiwa Kalabakan ini yang dilakoni oleh pasukan RMD ketiga pada tahun 2005. Allahyarham Tuanku Sultan dan juga Sultanah sendiri berangkat berangkat ke Kalabakan dan juga diketuai oleh Tuan Yang Pertama Negeri Sabah pada ketika itu dan juga beberapa menteri Negeri Sabah telah melakonkan semula di Kalabakan dan ini adalah cuplikan yang telah sempat saya ambil untuk paparan semua dan atas inisiatif tersebut didirikanlah lagi satu batu asas tanda
yang kuning ini untuk memperingati peristiwa kelabakan. Dan kelabakan ini, tapak ini dijaga dan dikawal di bawah inisiatif pasukan pos tentera di Kelabakan dan boleh dikunjungi bagi tujuan lawatan dan sebagainya. Jadi video ini ada dahulu ada di bawah simpanan saya atas ihsan pemberian daripada RMD ketiga sewaktu saya membuat kajian di peringkat bachelor dan juga master. Tetapi dia disimpan dalam bentuk CD. Saya sudah kehilangan CD yang tersebut, tapi kita masih boleh dapatkan lagi di pihak ATM untuk lakonan semula. Ini Allahyarham Tuanku Sultan Alim ada pada kejadian disaksikan oleh pelajar sekolah, liputan daripada Arkib Negara, Arkib Negeri kalau tidak silap, untuk mengenang peristiwa tersebut. Sebab baginda sendiri nak dilakonkan semula. Sebab yang filem yang sebelum kita buat ini juga agak lama dan juga hitam putih. Jadi itu salah satu penghormatan lah daripada kolonial tertinggi daripada Sultan Kedah. Okey. Jadi dalam pengisian kemerdekaan ini, dalam bulan yang mulia ini, kenapa dia penting bahawa kita nak menitipkan bahawa negara yang Malaysia yang aman, harmoni ini terbentuk melalui perundingan antara pimpinan Persekutuan Tanah Melayu, bahkan Singapura, Sarawak dan Borneo, kemudiannya Sabah berjaya direalisasikan pada 16 September 1963. Namun, kemerdekaan yang dicapai tidaklah berselang lama telah disusuli dengan penentangan yang agak besar daripada Indonesia dalam kes konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia. Merupakan satu-satunya ancaman kedaulatan Malaysia sebagai sebuah negara yang baru terbentuk bila mana sempadan Sabah dan juga Sarawak telah menjadi sasaran pencerobohan serangan tentera penceroboh Indonesia. Walhal bukan sahaja Sabah dengan Sarawak, Johor, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Melaka juga turut menerima pencerobohan tentera daripada Indonesia, namun berjaya dibanteras oleh pihak keselamatan Malaysia. Okey, ini adalah bila anda berpeluang ke Tawau, janganlah sekali melepaskan peluang untuk mengunjungi Kelabakan, dan dia agak jauh jugalah daripada Bandar Tawau. Ini adalah kedudukan menara tersebut. Ini adalah tempat di mana memorial ini selalu menjadi tatapan kunjungan kepada pencinta sejarah negara. Okey, apa pentingnya ataupun apa signifikannya pertempuran Kelabakan ini kepada sejarah Malaysia? Di sini saya gariskan, di sini ada 4 aspek yang menjadi kepentingan mengapa kita perlu tahu, mengapa kita perlu menghayati peristiwa Kelabakan ini. Satunya, dia melibatkan sejarah negeri Sabah. Sebaik Sabah menyetujui menyertai Malaysia, kita telah dikejutkan dengan serangan yang begitu besar ke atas negeri Sabah, bahkan wilayah Malaysia. Maka Kelabakan telah menzahirkan sejarah negeri Sabah. Seterusnya, dia juga melakar sejarah negara. Sebaik saja negara terbentuk, negara yang pertama-tama sekali menyerang kedaulatan kita dan menguji keselamatan pertahanan kita adalah Indonesia. Bukan mau mengungkit nostalgia lama, mengurukan kedua buah negara. Hakikat pembentukan negara bangsa, inilah fakta yang kita kena hadam bersama, dan banyak ibrah ataupun pengajaran daripada peristiwa ini. Seterusnya, yang ketiga, ini dekat dengan UPNM sendiri. Sewajarnya peristiwa Kelabakan ini kita angkat sebagai satu simbolik sejarah ketenteraan, kerana sebaik saja pembentukan negara bangsa, ketumbukan kita ataupun ketenteraan kita telah diuji sejauh mana keberkesanannya mengawal keselamatan negara, seperti mana yang telah terlakar dalam peristiwa Kelabakan. Walaupun dari segi jumlah personal 41, tetapi sedikit pun tidak menggentarkan jumlah yang sedikit
melawan jumlah yang besar. Semuanya itu melibatkan korban jiwa dan juga nyawa dan semangat untuk menjagakan kedaulatan negara. Dan yang keempat sekali, yang ini semua kena ambil peluang dan semua kena mengisinya, iaitu pimpinan, tentera, orang awam, pendidik, pelajar, murid, orang kampung dan sebagainya. Pokoknya rakyat Malaysia yang ada warga negara Malaysia ataupun penduduk tetap khas yang tinggal di bumi Malaysia ini perlu juga memupuk semangat patriotisme cintakan negara. Kalau ingat tadi penerangan saya, jati diri itu adalah satu bentuk defense pertahanan negara yang tidak kasat mata tetapi begitu ampuh dalam menegak sebarang bentuk pencerobohan kepada negara. Tentang situasi sekarang, tentang perang ideologi, sejauh mana kita rasa sayang kepada negara ni, ini salah satu yang perlu kita terapkan. Dan terakhir sekali, kesimpulan daripada pembentangan saya pada hari ini adalah kelabakan menjadi bukti patriotisme Sabah dipertahankan dalam Malaysia. Okey, sejarah kelabakan juga memperlihatkan nilai kesetiaan masyarakat sempadan kepada Malaysia. Maksudnya, walaupun Kuala Lumpur tu jauh daripada kelabakan, tetapi nilai semangat cintakan negara itu tidak pernah berbelah bagi di kalangan masyarakat. Jadi komitmen kerjasama daripada komuniti itu sendiri jauh lebih membantu pasukan keselamatan dalam menjejak dan menangkap pelaku-pelaku durjana di kelabakan tersebut. Dan ini seterusnya menjamin kemerdekaan dan keamanan yang kena kecapi pada hari ini turut melibatkan pengorbanan pihak keselamatan pertahanan negara. Jangan sekali-kali kita lupakan. Janganlah kita lahir sebagai masyarakat seperti kacang lupakan kulit. Sudah kita senang, kita lupa orang-orang terdahulu yang telah menjaga kesenangan apa yang kita telah kecapi pada hari ini. Di akhir sekali ialah dalam mengisi kemuliaan kemerdekaan dan sambutan Hari Malaysia, kelabakan sewajarnya dikenang sebagai simbolik terbaik menyemai semangat sayangkan negara di kalangan pelajar dan juga masyarakat. Sekian, terima kasih daripada saya. Okay. Terima kasih Doktor di atas perkongsian yang sangat menarik sebentar tadi. Kini kita akan beralih ke sesi soal jawab. Doktor dah bersedia? Boleh. Okey. Tapi sebelum saya mulakan sesi ni, saya nak mengalu-alukan lagi soalan dari para peserta yang ingin, jika ada yang ingin bertanya, boleh kemukakan soalan di dalam ruangan chat ataupun boleh buka mic dan tanya soalan lah. Baik, soalan pertama daripada Puan Nur Faizah binti Syahri. Apakah cabaran utama yang dihadapi oleh doktor ketika mengumpul data di Arkib Negara, Arkib Negeri Sabah dan semasa temu bual veteran ATM? Saya terus respon ke Puan? Boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah cabaran utama dalam saya mendapatkan bahan daripada Arkib Negara, Arkib Negeri dan juga dalam upayalah untuk mengumpulkan maklumat untuk menghimpunkan cerita ini. Okey, satunya kenapa saya berinisiatif untuk walaupun sukar, satu cabaran utama saya masyarakat sivil. Saya orang awam. Bila saya berurusan hal-hal pertahanan ni, dia satu mungkin kita prosedur lah. Prosedur, peraturan dalam mendapatkan maklumat dan sebagainya, itu satu kekangan yang kita kena hadapi lah. Kita orang awam. Hal-hal yang sensitif ni, kadang-kadang tujuan kita ni bukannya kita nak memporak-porandakan sebagainya atas memenuhi kehendak penyelidikan. Tetapi itu tidak menghalang minat inisiatif daripada saya, kerana peristiwa kelabakan ni 23 Desember 29 Desember. Jadi jarangnya dengan usia sekarang ni masih ada temuan-temuan individu yang boleh kita temu bual, yang kita boleh rakamkan memori kolektif
iaitu maklumat yang tersimpan dalam bentuk pengalaman yang belum didokumentasikan lagi. Itu saya himpunkan melalui kerja lapangan sejak tahun 2008 sehinggalah 2010. Dan ada juga saya perolehi daripada temu bual dengan ketua kampung Kalabakan pada ketika itu yang juga merupakan leluhur atau keluarga ketua kampung pada Kalabakan itu diserang. Juga menceritakan datuknya dan moyang dan sebagainya. Dan ada juga individu yang sempat saya temu bual iaitu bekas Homguard. Jadi naratif sejarah yang saya dapat cabarannya ialah kekurangan sumber sejarah itu boleh teratasi dari segi dokumen. Saya terkekang dalam bentuk mendapatkan maklumat daripada ATM sendiri. Adakah dia menghalang untuk saya membuat catatan mengenai peristiwa Kalabakan? Tidak. Kita beralih kepada sumber-sumber berbentuk kolektif memory yang mana akhirnya nanti kita akan cross rujuk silang cross sumber sumber negara, arsip negara, arsip negeri dan juga arsip negara dan juga Museum Tentera Darat sendiri. Dan cabaran yang kedua, logistik lapuan. Untuk bahan-bahan audien, Sabah ni jarak dia bukan dekat-dekat. Saya UMS nak ke Kalabakan 12 jam perjalanan darat. Sudah melibatkan kos. Dan yang kedua ialah komunikasi. Kebanyakannya komuniti di Kalabakan ini terdiri daripada local people yang kebanyakannya dianuti oleh etnik Tidung dan juga Murut. Jadi bahasa juga menjadi satu perantaraan. Komuniti sempadan ini kalau kita boleh berbahasa ibunda bahasa mereka, mereka akan memberikan maklumat yang jauh lebih banyak berbanding dialek bahasa yang kita hadapi. Dan yang ketiganya ialah yang paling ketara ialah bila saya kena ke Museum Tentera Darat di Negeri Sembilan dan juga Museum Polis di Kuala Lumpur dan juga ke Arsip Negara Kuala Lumpur. Walau bagaimanapun kita sebagai pencinta sejarah dan pengkaji itu bukannya cabaran, itu sebenarnya tantangan yang mendesak untuk kita mencari lebih tahu sebab ini negara kita. Saya rasa malu puan dan juga hadirin semua. Ini dekat dengan tempat saya. Mengapa tempat saya ini dipetakan di sumber British, di sumber Australia, di sumber Indonesia, di sumber Amerika, peristiwa Kalabakan. Tetapi saya sendiri agak daif pengetahuan mengenainya. Jadi pada hari ini walaupun cabaran saya banyaklah dari segi wang ringgit dan sebagainya itu tidak terkira. Saya tidak ada RA, saya lah penyelidik, saya lah RA dan sebagainya. Tetapi itu berbaloi bila kita dapat kongsi kepada masyarakat, khalayak ramai tentang satu peristiwa yang betul-betul penting. Bukannya nak mengangkat tempat kampung saya sendiri. Nasib baik juga tempat tu kampung saya sendiri. Tapi ini untuk sejarah negara. Bagaimana kita telah ditentang. Dan saya cabaran sekali ialah bagaimana saja kita meluruskan sejarah kita ini tanpa bimbang dan takut akan sensitivitinya di negara jiran. Saya banyak diperdebatkan di persidangan antarabangsa di Indonesia dan sebagainya. Kenapa nak bawa tajuk ini, Dr. Rahman, sensitif dan sebagainya. Saya bukannya nak cerita aib negara. Saya cerita peritnya nak mempertahankan negara. Itu bukan aib. Ini sebenarnya realiti. Dan kita sebagai sejarah ini tidak lari daripada kesaan, keutamaan fakta. Ini bukannya auta, ini fakta yang ada daripada sumber Indonesia, sumber British dan sumber lokal. Okey. Takkanlah pokok bergoyang kalau tak ada yang menggerakkannya. Jadi peristiwa sejarah ini pun begitu. Peristiwa ini wajarnya diketengahkan. Dan itu adalah 4 cabaran yang saya hadapi untuk saya pun ada lagi satu tentangannya ialah cabaran bagaimana saya berusaha untuk menerbitkan buku peristiwa Kalabakan ini versi daripada ketiga versi lah, versi tentera, versi lokal yang masih lagi tercari-cari penerbit dan manuskrip itu pun sudah siap dan saya masih lagi mencari mana-mana penerbit dan saya pun baru saja berhijrah ke USM ni dalam 3 tahun. Jadi kalau boleh saya akan mengusahakanlah penerbitan buku ini merupakan
sorotan kajian saya di peringkat BA, Master dan juga PhD, supaya dia menjadi buku. Bila dia menjadi buku, dia boleh dibaca untuk semua orang. Kalau dia dalam bentuk tesis ni, hanya yang ahli bidang saja yang boleh membaca. Jadi itu salah satu cabaran, 5 cabaran yang saya utamalah, supaya di kehadapan nanti tidak ada sudah peristiwa kelabakan ini dianggap sesuatu yang sensitif di khalayak ramai, kerana sudah ada susunan fakta, daftar isi kandungan dan sebagainya yang boleh kita rujuk silang atas fakta dan kesahihan fakta dan keabsahannya untuk semua. Itu sedikitlah untuk menjawab persoalan yang telah dikemukakan tadi, Puan. Terima kasih. Baik, Doktor. Terima kasih untuk soalan sebentar tadi. Kemudian untuk soalan seterusnya, mengapa Doktor memilih pendekatan kualitatif dan kaedah temu bual separa berstruktur dalam kajian-kajian Doktor? Okey, ini pun baik juga soalannya. Okey, kerana saya memilih kualitatif dan juga separa berstruktur ini ialah kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah, realitinya approach ataupun pendekatan sejarah di Malaysia ni banyaknya yang beraliran rangkaian, iaitu berorientasikan pada no dokumen, no history. Ini betul untuk setengah perkara perlu dirujuk silang balik. Okey, kalau kita berprinsipkan no dokumen, no history, bagaimana sifatnya? Adakah semua peristiwa masa lalu itu direkodkan dan disimpan di arsip? Mana duluan tersimpan? Arsipkah peristiwa sejarah itu dan pelaku dia? Saya tak mau berdebatlah dengan ahli ini. Itu saya cuba membawa sedikit pencerahan kepada pemikiran saya kepada khalayak. Nah, di sini apa yang saya nak rungkaikan? Betul, ada bahan-bahan yang kita berorientasikan bahan arsip, iaitu dokumen, fakta. Tapi fakta itu tidak hidup. Tetapi pengalaman dalam bentuk memori ini pelaku sejarah. Contohnya Dewan Husin. Bila anda tengok Dewan Husin ini adalah satu home guard yang diberi pengiktirafan. Dan saya sempat bertemu bual dengan beliau, Allahyarhamni, 2 kali, 2005, 2006, 3 kali, 2008 kalau tidak silap sempat sebelum beliau meninggal. Beliau mengetahui bahawa dia home guard. Apa sudut pandang dia daripada peristiwa tersebut? Dia melihat bahawa semua muncung api yang ada di Kalabakan semua tertuju kepada kawasan pos tentera itu, melihatkan pada malam itu adalah jumlah yang besar. Nah, ini tidak terekod dalam bentuk apa yang dicatatkan dalam sumber ATM itu sendiri. Jadi kita ada 2 overview. Bagaimana pandangan pihak tentera, bagaimana pandangan dari pihak masyarakat. Bagaimana perasaan sebagai ketua kampung pada ketika itu. Macam mana dia mengendalikan kampung. Macam mana perintah berkurung itu digunakan. Bagaimana perintah membuat tanah lubang di bawah kolong rumah masing-masing untuk mengelakkan peluru tidak bermata. Macam mana perintah berkurung itu digunakan. Nah, jadi untuk satu peristiwa ni banyak indikator yang telah terlibat. Jadi saya berinisiatif bukanlah menidakkan sumber dokumen, tetapi menyulang satukan bagaimana peristiwa masa lalu itu dapat diceritakan seperti mata dia berlaku berdasarkan sumber yang berautoriti. Sumber dokumen kita guna, sumber rekod kita guna, sumber kami kita guna, tetapi ialah kesaksian mata ataupun pelaku sejarah, memori kolektif dari masyarakat. Jangan sekali kita kesampingkan. Sebab peristiwa itu melibatkan masyarakat. Itu inisiatif daripada saya lah. Dan bagaimana juga rujuk silang, kadang-kadang kita juga boleh merujuk silang mengenai fakta yang diberikan. Jadi itu dia ada check and balance daripada pihak kita sebagai pengkaji dan juga penulis. Jadi saya memilih jalan tengah selamat, juga tidak mengasingkan sumber Indonesia, juga mengambil kira sumber Indonesia. Sebab kalau kita lihat moderator dan juga ahli yang hadir, versi penulisan sejarah, naratif sejarah konfrontasi versi Malaysia, versi Indonesia lain. Umumnya di Malaysia, konfrontasi itu satu usaha murni bagaimana negara dipertahankan daripada propaganda politik dan juga ketenteraan.
Itu versi kita. Versi daripada Indonesia, konfrontasi itu ialah satu usaha murni bagaimana Indonesia membantu rakyat peribumi Sabah dengan juga Sarawak mencapai kemerdekaan. Nah, sesuatu yang berbeza. Tapi naratifnya satu, iaitu konfrontasi. Nah, di sinilah keintelektualan kita diuji bagaimana kita membataskan sumber-sumber daripada Indonesia untuk mengambil tahu bagaimana peristiwa itu berlaku. Tetapi menyahkannya langsung tidak. Itu yang saya rasa dapat sampaikanlah moderator dan juga yang bertanya tadi. Mohon dapat menjawab. Sekian, terima kasih. Terima kasih Doktor atas penerangan yang cukup baik sebentar tadi. Untuk soalan seterusnya, sepanjang Doktor terlibat dalam pengumpulan maklumat, apa pendapat Tuan dengan usaha-usaha yang ada kini, terutama melibatkan agensi kerajaan dan pihak berkuasa dalam mengamalkan penyimpanan dan pengurusan rekod sejarah secara sistematik untuk tatapan serta rujukan generasi yang akan datang? Okey, ini pun baik juga. Ini sebaiknya setiap jabatan ni ada tempoh pelepasan dokumen, betul? Okey, sebaiknya setiap satu jabatan bagian dengan dokumen ni sebaiknya sudah ada satu sumber yang mencatatkan sumber tersebut sebelum dihantar kepada pihak yang berautoriti menyimpankan dokumen, khususnya arkib. Ini saya sedari bila saya menjalankan penyelidikan di peringkat BA, Master dan PhD berkaitan dengan konfrontasi ini. Dan saya telah mengajukan hal apa yang ditanyakan ini kepada pihak kurator Museum Tentera Darat, iaitu kolonial lah sekarang, dulu Major Zuraiman di Port Dickson. Saya mengatakan mengapa setiap RMD 1, RMD 2, RMD 3 sampailah RMD keberapa pada sepanjang khidmat mereka tidak menyerahkan buku skrip ataupun buku laporan tahunan kepada pihak Museum Tentera Darat. Jauh sekali nak buka aib unit-unit tersebut, kerana unit ini pun berjasa kepada negara. Sepatutnya setiap RMD ataupun jabatan penguatkuasa agensi maritim dan sebagainya menghantar rekod-rekod ini untuk penyimpanan pihak arkib. Dan khususnya ini saya menyentuh pihak tentera lah, moderator. Dan kebanyakannya jawapan daripada beliau pada tahun 2017 mengatakan rekod ini masih disimpan RMD ketiga masing-masing. Maksudnya bahan ini pun saya dapat ihsan daripada RMD ketiga di Kem Lokawi di Batalion ke-5 di Sabah yang masih disimpan di sana. Patutnya original bahan tu saya kena dapatkan di RMD ketiga di Kedah. Walhal kita sudah ada Museum Tentera Darat Malaysia di Port Dickson. Sewajarnya semua dokumen-dokumen pada era konfrontasi institusi komunis disimpankan di museum. Saya meneladani apa yang dibuat oleh inisiatif daripada rekod Museum Tentera Australia. Kerana untuk konfrontasi ini kita banyak rekod-rekod daripada tentera Australia yang saya simpan. Kalau UPNM pun nak kongsi pun, nak minta saya kongsi pun boleh, tak ada masalah. Sebab library pun kena menyimpan bahan ini. Nanti orang cakap lagi, saya duk pulun semua bahan-bahan berkaitan dengan militer. Tidak, ini untuk bahan bacaan dan kajian. Bagaimana kita nak membentuk pasukan yang lebih efisien di masa depan kalau kita tidak ada menyimpan rekod prestasi kita pada zaman komunis, zaman konfrontasi di Sabah, zaman konfrontasi di Sarawak. Bagaimana ancaman-ancaman di Sabah ni agak berbeza dengan ancaman-ancaman lain di wilayah Malaysia ini kalau kita tidak belajar. Jadi bahan-bahan ini bukannya untuk buat kajian konfrontasi saja, tapi jauh ke depannya direkod, dikaji dengan orang penyelidik untuk menambah baik sistem yang ada dan mencadangkan apa yang baik. Jadi ini perlu diambil inisiatif daripada agensi-agensi maritim, polis marin dan sebagainya ini. Otoritinya ialah hantar bahan ini ke pihak arkib negara. Itu yang sebaiknya selamat. Kalau pihak ATM kena hantar pihak ATM. Kalau museum polis dia kena hantar di museum polis. Untuk rekod-rekod polis pun saya pun merujuk juga museum polis. Jadi ini satu lagi. Dan yang keduanya ialah apa pentingnya dokumen-dokumen ini? Ini adalah
Salah satunya juga adalah muzium ini juga bukan saja menyimpan khazanah barang lama, tetapi juga ini sebagai satu tempat intelektual, pencerahan ilmu. Jadi biasanya orang-orang Eropah ni, orang-orang Barat ni, masa cuti sekolah dia membawa anak-anak mereka ke muzium untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Ini juga proses PDP yang bagus untuk kita canangkan di kalangan pada kehadapan. Jadi cadangan saya, agensi-agensi ini menyimpan rekod ini dan tolaklah kalau ada protokol yang menghadkan pembacaan dokumen-dokumen sulit, itu kita akui. Tapi menidakkan semua bahan-bahan mengenai peristiwa lepas tu tidak. Kita ada rekod-rekod yang perlu kita ketahui. Semoga dapat menjawablah, Puan. Terima kasih. Terima kasih, Doktor. Untuk soalan seterusnya dari Nur Azrizal Aswad Abdul Rahman. Apa naratif Indonesia berkenaan peristiwa Kalabakan ini? Okey, terima kasih. Ini soalan yang kelima. Apa naratif daripada Indonesia mengenai peristiwa Kalabakan? Kalau saya cakap mungkin terbakar juga telinga kita, tapi ini kita jawab secara ilmiah. Okey. Sebab saya pun pernah kena lempar pen waktu membentangkan kertas kerja ini di Indonesia. Kita positif, kita bukan orang yang radikal. Kita lebih kepada Malaysia ni terkenal dengan diplomasi aras tinggi dia dalam hal perundingan. Menjawab kepada soalan tadi, apakah respon, apa naratif peristiwa Kalabakan di pada Indonesia? Mereka mewar-warkan bahawa mereka berjaya menumpaskan. Dari segi faktanya memang betul lah mereka menumpaskan tentera kita dalam serangan yang begitu licik. Tetapi menidakkan mereka melakukan propaganda itu kita tidak dapat terima lah. Maksudnya media-media salah satu sumbangan terbesar lah konfrontasi ini yang gagal kita sedari, yang saya rasa kalau saya buat kajian personal pun, individu pun, aerobik pun kadang-kadang rasanya tak mampu dijawab. Kita bila kita cakap konfrontasi Malaysia-Indonesia ni sesuatu yang tak ada apa pun dalam hati kita, terutamanya rakyat Malaysia. Tapi kalau Indonesia, kalau ada slogan Ganyang Malaysia, dia menjadi satu alat sensitif pemersatu bangsa. Maksudnya alat kolektif untuk mewujudkan semangat nasionalisme. Nah, ini adalah dampak daripada peristiwa konfrontasi ini. Salah satu sumbangan terbesar Soekarno adalah meninggalkan istilah Ganyang Malaysia. Di belakang waktunya, asal ada hubungan Malaysia dengan Indonesia, istilah Ganyang itu selalu dipakai dalam arena seni, arena sukan, sampai kita baru-baru ni dikejutkan dengan perlawanan final kita Malaysia-Indonesia, dieskort dengan kereta perisai masuk di stadium Bung Karno hanya pasal main bola sih. Sedangkan Brazil jumpa Argentina pun tak pernah lagi ada dieskort sebagai kereta perisai gitu. Maksudnya elemen ini penting sangat begitu menasionalkan rakyat Indonesia. Berbeda dengan kita Malaysia. Kita cakap konfrontasi, kadang-kadang ada yang rakyat yang tak tahu. Nah, dalam naratif di peristiwa Kalabakan ni, sebagian besar rakyat Indonesia mengakui ataupun mengetahui yang pasukan mereka berjaya menumpaskan tentera kita. Realitinya benarlah 8 tentera kita yang terkorban. Tetapi kita menyerahkan kedaulatan Kalabakan itu tidak. Kerana kita masih lagi bertahan. Kalabakan ini menerjemahkan, menatijahkan dan menoktakan bahawa Malaysia mempertahankan kedaulatannya sebagai sebuah nation. Bukan menceroboh wilayah Indonesia, tapi sebaliknya Indonesia yang menyerang. Tolak ke tepi Tentera Nasional Kalimantan Utara kah, tentera upahan kah, tentera sukarelawan. Tapi tentera asing yang disupport daripada Indonesia untuk menyerang kita. Ini realiti. Kalau kita tak hadam benda ini, bagaimana kita nak wujudkan patriotisme itu? Sudahlah, tak kenal, nak bangkitkan patriotisme jauh daripada langit dan bumi. Nah, mungkin ini salah satu mukadimah yang dibuat oleh Perpustakaan Library Hamzah Sandut pula. Library UPNM untuk mengetengahkan naratif sejarah ini supaya
sewajarnya diketahui dan disimpan bahan-bahan ini di perpustakaan yang otoritinya berkaitan dengan pertahanan negara, UPNM ni. UPNM ni salah satu idaman saya dululah. Tapi dapat peluang dipanggil ni pun alhamdulillah. Ya betul. Ini luahan isi hati saya lah. Cuma apa yang saya nak sampaikan terkait soalan tadi tu, semua rata-rata mereka akan faham tentang naratif dikalabakan. Dan buku-buku mereka pun telah banyak dipasarkan tentang konfrontasi Malaysia-Indonesia. Berbanding dengan kita ni. Ada sekatan yang berkaitan dengan sensitif, ada elemen yang kita kena rule. Itu memanglah kita ikut garis panduan. Tapi tujuannya di hadapan, terutamanya dalam upaya saya nak menerbitkan buku kalabakan ini, diharapkan tujuannya hanya satu, untuk mengetengahkan yang ini kepada khalayak tentang pentingnya peristiwa ini kepada negara. Majoritinya, sekali lagi nak jawab soalan tadi itu, di pihak Indonesia mereka cukup mengerti tentang naratif peristiwa kalabakan ini berbanding rakyat kita sendiri ataupun warga negara Malaysia sendiri. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Doktor. Kita ada lagi beberapa lagi soalan. Doktor masih okey? Masih boleh, Boleh alhamdulillah. ya? Silakan Okey, buat. Kita ambil alhamdulillah. kesempatan yang ada ni ya. Kan hari-hari Betul. dapat kumpul ni. Itulah. Dan kita ada lagi beberapa soalan. Okey, jadi kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Doktor, ada ahli-ahli ke dalam transkrip semua temu bual responden, dan berapa lama tempoh doktor untuk menyiapkan semua transkrip? Okey. Satu, dulu saya ada dengan kawan lah. Saya dengan saudara kawan saya iaitu Dr. Eko juga menggunakan sejarah lisan ni. Cuma dia lebih kepada pengislaman komuniti dusun di Ranau juga menggunakan transkripsi ini. Saya pun banyak belajar dengan beliau, dan proses yang biasanya lumrah saya buat ialah kadang-kadang kalau kita ikut rule protokol sebenar untuk mengadakan sejarah lisan ni, mesti kedap bunyi, rekod mesti clear dan sebagainya. Ya, kalau di kertas kerja memang cantik, memang begitu puan. Tapi bila kita ke lapangan, suasana luar jangka kita akan hadapi. Kadang-kadang kita temu bual, kita rekod kita adalah bunyi ayam berkokok di situ dan sebagainya. Kalau kita buat transkripsi bersih, kasar, kita kena tulis juga ayam tu berkokok. Kalau dia berkokok-kokok 3 kali, kita tulislah juga. Tapi proses ini kita perhalusi lagi dengan yang macam saya katakan tadi, kita bagi transkrip soalan yang terpilih berkala, yang supaya mengurangkan ketidakjelasan penjelasan sejarah berbanding dengan fakta yang patut kita minta. Dia begini puan, orang kampung ni, komuniti ni, dia suka, ada komuniti yang suka bercerita, ada komuniti yang suka satu kita tanya, satu dia jawab, ada yang satu komuniti. Jadi macam-macam. Kita ada langkah-langkah, step 1, step 2, step 3. Betul, kalau kita ada bengkel, memang cantik dari segi kertas kerja. Tapi bila kita turun di lapangan, ada 2-3 yang kita boleh gunakan. Nah, menyedari hal itu, macam saya juga mendapatkan temu bual di bekas border scout di Sarawak dan sebagainya. Lagi berdepan dengan masalah, iaitu mereka ni cenderung berbahasa Iban. Nah, kalau kita rekod di dalam bahasa Iban, siapa yang menterjemahkan bahasa Iban tu di UMS sana puan? Walaupun saya orang Iban, tapi saya tak boleh cakap Iban sudah. Jadi kita perlu juga ada satu orang translator. Macam saya hari tu di Sarawak, saya dibantu oleh Dr. Billy. Dia ni adalah pensyarah bahasa di bahasa Iban di Sarawak. Nah, jadi saya bagi transkrip soalan tu kepada beliau yang akan bertanya. Jadi rekod tu saya rekod sendiri, dan proses dia dalam 3 minggu begitulah juga puan. 3 minggu kita rekod, kita rekod, lepas tu soalan, lepas tu kita dengar, kita tulis, dan juga akhirnya transkripsi bersih kita akan dapatkan. Jadi ini barulah kita tulis dalam bentuk naratif biasa. Tapi biasanya saya terus buat apa dia tanya, saya tulis dan sebagainya. Jadi kalau berdepan dengan bahasa ibunda tu, itu kita kena minta bantuan daripada bahasa yang mudah. Biasanya kita sudah buat survey lebih awal untuk sejarah lisan ni. Siapa komuniti, individu yang kita nak kenal pasti. Bila kita sudah ada plot individu yang kenal pasti,
signifikan dengan peristiwa, dari segi usia, dari segi profil, kita mesti ada terlebih dahulu. Nah, sebelum kita ada interview, kita mesti mengetahui apa yang kita nak kaji, satu. Dan yang kedua, klarifikasikan siapa individu yang nak ditemu bual. Dan yang ketiga, biasanya mengenal pasti individu-individu yang ditemu bual. Kalau macam saya dan juga sahabat saya Dr. Eko, kami mengklarifikasikan 3 individu yang wajar untuk dikenal pasti untuk dibuat temu bual. Pertama, saksi proto. Saksi proto inilah orang yang terlibat dengan peristiwa, orang yang menceritakan semula peristiwa dan kita merekodkannya semula. Maksudnya dialah pelaku. Dia yang terlibat. Dia yang menceritakan semula. Maka dia dalam kategori sumber proto. Sumber kedua ialah sumber kata dengar. Dia tidak terlibat tapi dia mendengar peristiwa tersebut berlaku. Maka dia juga kategori yang kedua. Yang ketiga ialah saksi mata. Dia tidak terlibat tapi dia menyaksikan peristiwa tersebut. Selebih daripada itu, kita ambil sebagai informan, sebagai membantu saja. Tetapi untuk kita menatijakan nama dia sebagai responden untuk temu bual sejarah lisan, kategori yang ketiga tadi, itulah yang kita kena ambil dan kenal pasti. Nah, untuk yang terkini, untuk tempoh relevan sejarah lisan ni kita boleh paling kuat pun dalam 80 tahun lah. 80 tahun. Kecuali kalau ada individu yang macam Tun Dr. M, mungkin realiti lah. Maksudnya 100 tahun. Tapi normal kekuatan memori kolektif, terutamanya orang Malaysia ni, kena lagi ada 5 serangkai dan sebagainya. Paling bertahan pun dalam 80 tahun. Dia boleh diambil. Sebab itu dia tak ingat dan sebagainya. Jadi itu juga perlu diambil kira. Dan juga akhir sekali pendekatan rujuk silang. Fakta yang diterjemahkan kepada sumber dokumen memori kolektif perlu dirujuk silang kepada dokumen untuk memastikan individu yang ditemu bual yang kita gunakan nama dia tu nanti boleh menjelaskan tentang fakta dan penjelasan untuk mengukuhkan huraian kita untuk peristiwa yang kita kaji. Itu approach yang saya gunakanlah. Kami pun dalam usaha untuk sejarah lisan, unit sejarah lisan USM juga cuba untuk mewujudkan satu penulisan tentang tata cara pengendalian sejarah lisan ini secara efisien dalam masa terdekat adalah Puan untuk panduan untuk sejarah. Sebab sejarah lisan ni bukan hanya untuk sejarah. Dia perlu menjadi satu approach untuk sejarah sosial, ekonomi dan sebagainya. Kerana memori itu tersimpan dalam bentuk ingatan individu. So, macam mana kualitatif mendokumentasikan pendekatan sejarah lisan ini supaya dia lebih kepada ilmiah untuk kajian-kajian yang berbentuk kualitatif. Kita tidak ada satu garis panduan yang menyeluruh mengenai inilah guide ataupun garis panduan prosedur ataupun SOP yang perlu supaya sejarah lisan ini lebih universal yang digunakan dalam bidang penyelidikan, terutama yang dalam kualitatif ini. Itu yang saya dapat jawab, Tuan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selepas ni soalan terakhir daripada Puan Hazifah. Adakah punca serangan TNI ke atas Barak Pos Kawalan Tentera dan Balai Polis di Kalabakan disebabkan oleh kelalaian askar Melayu? Kerana jika dilihat rakaman video tadi, serangan berlaku ketika mereka sedang berehat dan solat. Adakah tiada kawalan keselamatan? Okey, terima kasih ya. Soalan yang baik juga. Itu pentingnya video ni. Itu adalah lakonan. Okey, realitinya kenapa penyerangan dilakukan ini juga saya lupa juga nak terangkan kerana masa begitu singkat. Tapi nak menjawab dan juga nak menerangkan sekalilah 3 dalam 1 ni seoptimal mungkin saya dapat berikan. Adakah kelalaian? Tidak. Adakah ketidaksiapsiagaan? Ya. Kesiapsiagaan ni tidak. Ya, kenapa? Kelalaian itu tidak. Kenapa? Kerana setiap pos tentera yang berehat ada individu ataupun pasukan yang berjaga di kawasan sekitar pos untuk menanti proses rehat ataupun solat itu berlaku. Ini dipahami oleh pihak ATM sendiri kepada saya dan juga komuniti yang terlibat itu Dewan Arwahallahirham Dewan Husin Post Guard. Home Guard ni selalu kerap kali juga ke kawasan pos tentera tersebut pada waktu senja, maghrib
satu, memberikan buah tangan kepada pihak petugas di situ, dan yang kedua juga mengetahui tentang situasi kawalan di situ. Nah, kenapa di pihak jika kita tengok peristiwa Kalabakan ni sebenarnya serangan serentak, diserang juga oleh polis berkuatan 15 orang yang lengkap dengan kawat berduri dan juga benteng pasir. Dalam masa yang sama diserang juga pos tentera Kalabakan yang tidak ada benteng pasir, tidak ada kawat berduri, tetapi hanya ada 2-3 benteng siap. Maka pendedahan lebih kepada pasukan tentera. Sebenarnya ada sudah usaha untuk yang dipahamkan oleh ketua kampung di situ, permintaan daripada ATM untuk mengukuhkan pasukan pertahanan Malaysia. Dalam masa yang sama juga dahulu pasukan tentera di Kalabakan ini dikawal oleh 42 komando British. 40 komando British ni adalah tentera elit British. Suatu konfrontasi adanya ura-ura intel daripada pihak British mendapati adanya pos-pos tentera yang untuk menyerang Malaysia daripada Pulau Sebatik. Maka mereka menjangkakan Pulau Sebatik yang lebih dahulu diserang sebelum Kalabakan. Jadi 42 komando itu diletakkan di Sebatik. Ini di Sebatik, dan diarahkan, diatur gerakan ATM ni daripada Kedah dihantar untuk ke tentera menjaga di Kalabakan. Tetapi sebaliknya, intel daripada Perisikan Indonesia yang masuk kepada Kalabakan berisi bahawa kekuatan di Kalabakan diketuai oleh 42 komando elit British. Nah, maklumat itu dihantar semula kepada headquarters mereka di Pulau Tarakan, maka dihantarlah elit 41 tentera Indonesia menyerang Kalabakan, 128 tentera Malaysia menyerang di Kalabakan kerana kekuatan di situ komando. Jadi masing-masing intel ni menghantar maklumat, dan kebanyakannya di Kalabakan pada ketika itu agak sukar nak membezakan mana satu orang tempatan, mana satu orang lokal. Kerana kem balak itu banyak ditenaga burukan oleh orang warga negara Indonesia, terutamanya orang Bugis dan juga orang Jawa. Jadi di situ dialek mereka tidak dapat dibezakan. Yang boleh membezakan mana satu orang tempatan ialah komuniti sempadan di situ. Dan itulah hubungan yang baik antara Home Guard dan juga masyarakat sempadan kepada ATM itu sangat penting untuk mengesan di mana warga-warga kecurigaan berlaku. Jadi terdapat juga maklumat daripada orang kampung, terdapat juga segelintir masyarakat tempatan yang membekalkan maklumat kepada pasukan tentera Indonesia, terutamanya yang penduduk-penduduk yang berdarahkan Bugis dan juga warga negara Indonesia. Kebanyakannya mereka berkahwin dengan orang tempatan di situ. Tetapi bukanlah hanya memaklumkan maklumat pos tentera Malaysia tu 41 orang, polis 15 orang, Home Guard di kampung ni 47 orang saja. Ini pun memadai untuk sebagai maklumat untuk pengetahuan pihak Indonesia sendiri. Dan bila naratif daripada Superdito itu, iaitu buku yang Company X itu menjelaskan bahawa mereka lebih awal datang ke Kalabakan itu dalam mengenal pasti di mana part ataupun bahagian pasukan keselamatan yang terlemah. Nah, kenapa penyerangan itu dilakukan pada waktu maghrib? Versi Indonesia selepas maghrib. Ada versi daripada yang lain lepas isyak. Ada yang cakap sebelum isyak. Tapi kita naratifkannya yang satu, semasa solat. Solat maghrib. Itu yang video itu buat. Dan kenapa serangan itu dilakukan waktu senja? Ini adalah titik terlemah. Dan ialah dilakukan oleh pihak yang elit. Mengatakan bahawa selepas rondaan ataupun patrolling, biasanya waktu senja itulah waktu berehat. Biasanya musuh akan menyerang di waktu kita lelah, bukan di waktu kita bersedia. Nah, ini adalah dilakukan oleh Kopral Rebani, Kopral Rebani namanya, yang mengetuai Indonesia 128 orang ini. Dia dipercayai mati dalam usahanya menyeberangi Pulau Sebatik lah. Itu. Dia yang mengetahui, dia yang merancanakan, dan dia ni merupakan
Angkatan Tentera Laut Indonesia, komando lah, ia juga yang menyerang, pangkat sarjan. Jadi soalannya, dia dirancang oleh tentera elit, dia telah diserang pada waktu senja kerana waktu tentera kelelahan. Dan yang ketiga, kelemahan dari segi pertahanan Malaysia, khususnya pos tentera. Kerana tidak ada korban jiwa melibatkan polis hutan kerana adanya kawat berduri. Maksudnya kawat berduri ni pagar yang mengelilingi pos tu tak dapat didekati kerana ada kawat berduri. Berbanding dengan kawasan pos tentera Indonesia yang lebih terbuka dan sebagainya. Dan diserang waktu maghrib itu ialah waktu orang sembahyang lah, orang tak pegang senjata dan sebagainya, maka dia lakulah serangan tersebut. Itu cubaan saya untuk menjawab soalan tadilah. Tapi kata kuncinya di situ, diserang sewaktu tempoh berehat ialah waktu kesenjangan. Maksudnya waktu kita nak berehat. Biasanya tentera akan berpatrolling waktu petang dan waktu maghrib mereka akan rehat. Lepas tu pasukan pergantian lepas maghrib itu akan berganti pula. Yang berehat tu pula yang di luar berjaga, yang berjaga tadi itu pula berehat dan sebagainya. Itu rotate untuk sehari 3 kali. Kalau malam, dia awal pagi. Kalau petang, dia lepas maghrib. Itu rotate yang dibuat pada SOP yang dibuat pada era konfrontasi di sempadan Sabah. Di Sebatik pun dia buat demikian yang sama juga. Okey, Puan. Itu soalan baik. tadilah. Terima kasih Doktor untuk jawapan pada soalan tadi. Jadi saya lihat dah tak ada lagi soalan daripada para peserta. Jadi saya ingin tamatkan sesi soal jawab ini. Tapi sebelum tu saya ingin minta sedikit pesanan daripada Doktor yang mungkin Doktor boleh kongsikan kepada generasi kini yang mana mereka mungkin kurang tahu dan menghayati peristiwa kelabakan ni. Jadi ada apa-apa pesanan yang ingin Doktor sampaikan? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan ini saya sampai juga nawaitu saya untuk muncul di UPNM ni, walaupun di alam maya saja, tapi menyampaikan satu mesej yang penting bahawa sejarah ketenteraan negara ini indikatornya perlu diketahui, terutama peristiwa kelabakan. Kalau Bukit Kepung boleh diketahui oleh komuniti di Sabah dan Sarawak, mengapa kelabakan yang begitu asing bagi komuniti di Semenanjung ini? Walhal kelabakan itu wilayah Malaysia. Peta tadi pun sengaja saya letak peta kerana kita tercari kelabakan ni mana, tahu di mana, dua hujung dan sebagainya. Jauh dari segi sikap organisasi, tapi di bawah Malaysia, Malaysia Madani pada hari ini melestarikan peristiwa masa lalu, mendepani masa hadapan itu jauh lebih penting pada kita. Bukan kita nak mengangkat sistem besi dan sebagainya, tapi konfrontasi itu adalah satu bentuk bagaimana negara kita dipertahankan. Kita ancaman keselamatan ini bukan komunis saja. Komunis itu internal, dalaman. Konfrontasi ini internal, eksternal. Luar menyerang kita. Bayangkanlah sempadan. Nasiblah kita ni dibantu oleh Ikatan Perjanjian Anglo-Malayan Defence Agreement. Itulah yang ada, British bantu kita. Tetapi walaupun kita kekurangan anggota tentera, dengan bilangan yang sedikit, tidak normal. Dari segi matematik 128 lawan 41, dia bukan normal. Nah, inilah yang kita perlu hayati dan ketahui. Mereka telah terkorban, isteri mereka menjadi danda, anak mereka menjadi yatim piatu. Untuk siapa tu? Untuk negara kita. Nah, apa yang kita perlu tahu ialah perlu ambil tahu dan faham. Belajar daripada ibrah. Kita tidak selalunya aman. Dan Sabah baru-baru ni juga tentang isu Tanduo dan sebagainya lah Datuk. Nah, menuntut bahawa Sabah ini signifikan dalam sejarah ketenteraan. Polis ada, tentera ada. Jadi ini perlu kita kedepankan lagi. Dan satu lagi ialah jangan kita mengasingkan memori daripada individu-individu yang berjasa kepada negara. Kalaupun dia sudah dapat PGB, walhal kita buat satu wacana perkongsian. Kalau tokoh itu masih boleh berbicara, mengapa tidak kita jemput dia? Macam hari ini, saya boleh kongsikan kepada anda semua kerana terpanggil dan
hubungan yang sangat baik dengan UPNM. Walaupun pengenalan kami singkat, tetapi sehingga ini dapat merealisasikan perkongsian ini sangat menarik. Moga-moga di masa kehadapan nanti usaha begini dapat diteruskan dan menjadi takvim tahunan UPNM. Boleh juga panggil-panggil pensyarah-pensyarah lain yang menjurus kepada ketenteraan ini, wakil daripada Sarawak, supaya ada cerita-cerita daripada Sarawak dan Sabah tu lebih acap kali didengar. Jangan realitinya Sabah Sarawak begitu terpencil bagi komuniti ataupun masyarakat Malaysia umumnya. Jadi akhir kalam daripada saya bahawa Sabah itu wilayah Malaysia, Sarawak itu wilayah Malaysia. Jangan sekali mengasing-asingkan kedua wilayah ini dalam naratif sejarah negara kita. Kita tak dengar lagi cerita Sarawak. Kita tak dengar lagi cerita-cerita yang lain yang juga perlu diangkat bersama. Jadi memori kolektif itu tersimpan kepada orang kebanyakan. Jadi kita sebagai penyelidik ini lah yang mengetengahnya kepada khalayak. Sekian, terima kasih. Terima kasih doktor sekali lagi. Ya. Juga doktor, kalau doktor boleh lihat dekat di dalam ruangan chat, ada beberapa ucapan untuk doktor daripada Lieutenant Colonel Zazali. Beliau ucapkan tahniah doktor di atas pendidikan Malam Berapi Kalabakan. Semoga beberapa pertempuran lain boleh dibuat juga sebagai rujukan sejarah ketenteraan. Juga dari seterusnya dari Encik Rangga Pinurbo, beliau komen terbaik Dr. Rahman. Ya, Okey. terima kasih. Jadi itu sahaja. Jutaan sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat doktor atas kesudian melakukan perkongsian kisah yang buka minda para peserta untuk lebih menghayati mengenai peristiwa kalabakan ini. Jadi semoga usaha doktor untuk menerbitkan buku dipermudahkan dan kami rakyat Malaysia dapat manfaat daripadanya, insya-Allah. Jadi sebelum kita akhiri webinar kita pada hari ini, saya ingin jemput semua untuk buka kamera untuk kita sesi fotografi sekejap. Boleh semua untuk buka kamera sekejap. Okey. Ya, semua dah sedia?